kembali lagi dalam channel Pembaris Besi. Saya Ibu Ina dan hari ini saya bersiaran berseorangan. Okey, kali ini kita akan bawakan kisah 5 binaan bersejarah Malaysia yang tidak diketahui ramai. Setiap negara di serata dunia mempunyai beberapa bandaraya ikonik yang melambangkan identiti dan keistimewaannya yang tersendiri. Begitu juga dengan Malaysia. Berikut adalah 5 binaan bersejarah yang penting menggambarkan identiti negara kita. Bangunan Parlimen. Bangunan Parlimen telah dibuka dengan rasminya pada November 1963. Ia direka bentuk oleh Ivor Shipley, seorang arkitek British yang pada masa itu berkhidmat di Jabatan Kerja Raya atau JKR. Tahu tak? Sebab itulah di logo JKR ni terdapatnya bangunan Parlimen yang masih wujud sehingga kini. Beliau menghabiskan 6 bulan pertamanya di Malaysia menguruskan penyelenggaraan bangunan sedia ada. Bangunan ini dibina di atas tapak yang sebelumnya dikenali sebagai West Folly Hill. Masjid Negara. Masjid Negara mula dibina pada tahun 1963 dan dibuka kepada umum pada tahun 1965. Masjid tersebut direka bentuk oleh sepasukan 3 pegawai JKR yang terdiri daripada arkitek warga Scotland, Howard Ashley, dan 2 rakyat Malaysia iaitu Dr. Ikmal Hisham Al-Bakari dan Datuk Baharudin Kasim. Ia dibina di atas tapak sebuah gereja, Venning Road, Brighton Gospel Hall, dan pembinaan masjid ini sebahagiannya dibiayai menerusi kutipan sumbangan rakyat Malaysia. Alhamdulillah. Rekaan bumbung masjid ini dikira agak progresif dan menimbulkan kontroversi pada masa itu. Ia tidak menggunakan reka bentuk kubah seperti mana masjid biasa. Sebaliknya mengambil reka bentuk struktur flat berlipat 16. Pasukan reka bentuk menjelaskan memandangkan kedudukan yang di-Pertuan Agong sebagai ketua agama Islam, bumbung tersebut berfungsi sebagai simbol payung yang memberikan perlindungan. Daripada sudut praktikal pula, reka bentuk ini dikatakan menawarkan akustik yang lebih baik. Pihak yang terlibat bercanggah pendapat mengenai lokasi paling sesuai untuk masjid ini. Arkitek JKR dan perancang bandar PBB Vlado Antelik mencadangkan satu lokasi berhampiran bangunan Parlimen, tetapi Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman ketika itu mahukan lokasi sedia ada yang hampir dengan stesen kereta api. Beliau mahu masjid ini boleh menjadi tempat persinggahan bagi para musafir. Lapangan Terbang Subang. Sebelum adanya KLIA, semua penerbangan antarabangsa melalui lapangan terbang antarabangsa Subang yang dibuka kepada umum pada 1965. LTS pernah muncul antara lapangan terbang yang tercanggih di rantau ini dengan landasan terpanjang di Asia Tenggara ketika pembukaannya. Lapangan terbang yang pernah diberi nama Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah pada 1996 ini juga merupakan projek awam pertama yang diberikan kepada firma arkitek swasta, Booty Edwards and Partners. Tahukah anda, reka bentuk ruang lega dengan deretan tiang yang terdapat di lapangan terbang berkenaan dianggap sebagai rekaan yang menjangkaui mana-mana rekaan pada ketika itu. Ia kemudian direplikakan dan kini anda boleh melihat rekaan yang sama di KLIA dan lapangan terbang Stansted, London. Tugu Negara. Tugu Negara didirikan bagi memperingati wiranegara yang telah terkorban dan diisytiharkan sebagai sebuah taman peringatan khusus untuk 11,000 jiwa yang terkorban semasa 12 tahun darurat Tanah Melayu.
Monumen tugu ini merupakan hasil kerja pengarca warga Amerika kelahiran Austria, Felix de Weldon. Beliau juga menghasilkan Memorial Perang Marine Corps yang merupakan sumber inspirasi bagi Tugu Negara. Pasukan pembina diberi tugas pada tahun 1963 dan mula dipamerkan pada tahun 1966. Stadium Merdeka dan Stadium Negara. Kedua-dua stadium ini dibina untuk memperingati kemerdekaan Tanah Melayu. Stadium Merdeka dibuka pada tahun 1957, sebulan sebelum upacara bersejarah merdeka yang menyaksikan peralihan kuasa di Tanah Melayu daripada Empayar British kepada Kerajaan Tanah Melayu yang baru dibentuk. Kedua-dua stadium ini direka oleh Tan Sri Dato' Stanley Jukes, seorang arkitek warga Amerika yang pada masa itu adalah pengarah JKR yang juga merupakan sahabat karib Tunku Abdul Rahman. Dengan peruntukan yang sedikit, Jukes memperkenalkan inovasi dalam reka bentuknya untuk memastikan projek terus berjalan dengan lancar. Satu contoh inovasi ini adalah pembinaan menara lampu sorot untuk Stadium Merdeka yang diperbuat daripada paip penyaluran konkrit prapasang besar yang diikat. Begitu juga dengan Stadium Negara. Bagi memenuhi keperluan kos dan teknikal, rekaan bumbung disalut kertas mampat dan helaian resin supaya menjadikan lebih ringan. Ini adalah alternatif yang diambil memandangkan kos aluminium dan keluli yang agak tinggi ketika zaman selepas perang. Kisah yang terdapat di sebalik pembinaan bangunan bersejarah ini menunjukkan pemimpin terdahulu amat mementingkan kemajuan dan pembangunan negara walaupun mempunyai kos yang amat terhad sekali dalam usaha menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju dan tidak ketinggalan, terutamanya dalam fasa pembangunan selepas kemerdekaan negara kita. Akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan. Merdeka! Merdeka! Okey, itu saja untuk perkongsian kami kali ini. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Bye. Assalamualaikum.